Itu dia. Kena pula dengan hari hujan. Kita mulakan Malaysia hari ini pada pagi ini dengan itu satu persembahan daripada kumpulan legend tu, Rena. Betul. Dan yang pastinya kalau kita tengok logo tu kita dah tahu dah kumpulan apa. Dah lebih 3 dekad berada di pentas seni. Sekejap lagi kita nak bawakan istimewa kumpulan Kromok ini. Nama ini memang cukup hebatlah dalam membawakan industri seni muzik tanah air dengan irama thrash metal. Wow. Saya kira dah macam generasi sekarang ni kena tahu juga. Betul. Genre thrash metal ini akan kita kongsikan nanti. Kejap lagi lah kita bersama dengan otainya. Tapi sebelum tu kita nak cakap Assalamualaikum dulu lah. Selamat pagi. Anda semua dah sampai office ke belum tu? Ataupun sampai ngam-ngam macam saya pada pagi ni? Biasalah, ditambah pula dengan keadaan cuaca pagi ni. Hujan lebat daripada jam 6 pagi tadi. Saya percaya bukan sahaja awak, Hanif. Ramai lagi yang terperangkap dalam kesesakan jalan raya. Ya, betul. Yang penting semua hati-hatilah. Dan kata kuncinya dalam kereta tadi, walau serushing mana pun anda ni, sesegera mana pun anda nak sampai ni, sabar, sot baro. Sabar. Alhamdulillah sampai juga rakan tugas saya hari ini. Alhamdulillah. Okey. Banyak perkongsian kita nak bawakan ni, Rena. Dan macam kita mulakan tadilah ya. Betul. Dengan perkongsian kumpulan thrash metal ni. Sebelum kita nak bersama dengan salah seorang ahli kumpulannya, kami nak kongsikan sedikitlah bagi anda mungkin generasi yang tak sempat nak berkenalan dengan kumpulan Kromok ini, kita saksikan sedikit bingkisan ini. Sinonim dengan muzik thrash metal, jenama kumpulan Kromok tidak perlu diperkenalkan lagi, khususnya bagi peminat muzik underground. Ditubuhkan sekitar tahun 80-an, kumpulan ini tampil dengan identiti tersendiri seperti bunyi gitar berat dan suara garau. Kromok turut menghasilkan karya yang menggabungkan pengaruh heavy metal dengan unsur Melayu tradisional seperti lagu ulik, Metallurgical dan Siblings. Malah mereka pernah menempa nama dalam kancah metal Sydney sehingga muncul sebagai kumpulan terbaik Sydney berdasarkan undian oleh Hot Metal Magazine. Masih mengekalkan 2 anggota asal iaitu Sam sebagai vokalis dan Carl sebagai pemain gitar, Kromok masih lagi aktif dalam memenuhi undangan peminat. Okey, itu dia tadi sedikit gambaran lah yang kita berikan berkenaan dengan kumpulan Kromok. Seperti yang dijanjikan, ini dia kita bawakan Cik Anwar Sharif atau lebih dikenali sebagai Carl sebagai pemain gitar utama dalam kumpulan Kromok ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Bang, kita tengok tadi lah. Ini Kromok ni wujud sebelum saya lahir lagi ni. Okey. Maksudnya memang legend kita lah kan. Permulaan tu sedikit, permulaan Kromok ni sebab Abang Carl adalah antara anggota asalnya kan. So dia bermula masa kita belajar dekat Australia dulu di Universiti Wollongong. So sampai-sampai weekend tu tak ada apa nak buat, kita jamming lah, convert the studio garage into a jamming studio. Garage rumah. Garage rumah. Okey. Letaklah bantal ini tilam betul macam dalam cerita Hollywood ni. So memang macam tu lah kiranya. So kita jamming and then kenapa tak main dekat klub? So lepas tu main kat klub sana pula. Then dapat popular dan Mak Saleh pun suka dan sebagainya. And then after that barulah kita buat demo. Dan demo itulah yang dihantar balik ke Malaysia masa tu. Diedarkan oleh Valentine Sound Production. Alhamdulillah terjual banyak-banyak. Then we thought, kenapa kita tak balik Malaysia pula? Let's try our luck in Malaysia. Masa tu kita balik. Dan kita sign up dengan EMI dan seterusnya lah. Okey, adakah pada waktu dan ketika itu memang thrash metal ni salah satu muzik yang menjadi halwa telinga pendengar sebab dia muzik underground kan? Ataupun kerana minat tersendiri dalam kalangan rakan-rakan tu? Zaman-zaman tu dia ada 2 kategori je. 90% belia masa tu rock atau heavy. Betul. Second kategori nerd.
Dia dua option tu je. Okay. So music rock tu memang masa tu memang tengah top lah kata orang kan. So memang kita influence suka main gitar punya berat kan. Di influence oleh sama ada artis barat atau artis lokal juga lah masa tu. Kan sama-sama rock kapak tu kan. Betul. 80-an. Betul. Searchwing dan sebagainya. Itu semua idola kita lah. Ya. Kebanyakannya rock kapak kan. Rock kapak mula-mula di thrash Malaysia. metal pula. Nama Kromok tu? Itu soalan paling ramai sekali ditanya. Dia actually tak ada makna maksud apa-apa pun. It's just a bunch of letter je kita letak je lah Kromok. Serius Macam tu je idea dia. Ya, macam tu je. Tak ada maksud tak ada maksud apa-apa. Tak nak bagi nama band ni kan. Kromok lah, Kromok macam je lah. sedap. Kita nak satu yang lain daripada lain kan. Selalunya band-band lain ada makna kan. Kita buat satu yang tak ada makna pula. Kalau kita lihat kan sebenarnya bila muzik underground ni dia bukan berada di orang kata perdana arus lah, arus yang utama dalam seni muzik ni. Saya terfikir sebab kalau sekarang ni mungkin mudahlah dengan adanya media sosial kan kita boleh kongsikan muzik-muzik sebegini. Tapi waktu ketika itu sebab difahamkan memang ada peminatnya tersendiri. Bagaimana sebenarnya Kromok ni ada peminat walaupun dalam keadaan tu tak ada media sosial. Masa zaman-zaman 90-an tu dia punya mainstream media TV 3 channel je. Dengan surat khabar kan. The thing is orang budak-budak rock atau metal ni semua word of mouth. Dia bercakap antara satu sama lain. Kau dengar ni. Dia pass kaset, dia share, ni best lah. Dia pergi cari. So it's all about word of mouth. Sebab tu di masa kita sign dengan EMI masa tu sebagai artis, kita tak ada pergi buat promotion, tak ada masuk TV, tak ada masuk apa pun. Satu memang kita tak nak. Yang kedua memang metal pun tak tengok TV. Tak layan sangat. Tak layan sangat dia underground kan. So word of mouth atau marketing cara lain lebih efektif masa tu. Macam masuk kedai-kedai. Ada kedai-kedai metal dekat situ. Melalui gig dan sebagainya lah. Itu lebih berkesan Okey, baik. Sekarang ni kita tengok abang Kal kita smart dengan gaya. Penampilan sekarang lah. Tapi kami ada satu kejutan sikit. Apa dia? Tengok kepada gambar kat belakang ni. Yang mana satu ni? Yang mana satu ni? Ini anggota asal? Ya, ini anggota asal dia. Yang 4 orang ni lah. Arwah Meji, Arwah Din, Sam and saya. Abang yang mana satu bang? Yang atas tu? Yang mana satu tu? Saya rasa yang atas tu. Kiri berdiri tu, yes. Okey, jom kita bandingkan. Orang lain semua rambut lurus. Saya seorang je rambut keriting. Rambut kekel sikit. Saya nak lurus tapi dia tak mau. Original lah tu? Original. Ini memang image thrash metal. Dulu semua macam ni lah. Ini kira decent lah kata orang. Ada gambar. Ada lagi hebat lah. Ya, lagi hebat kan. Kita juga difahamkan Kromok pun dah kehilangan 2 ahlinya. Mungkin boleh cerita sikit lah kan bila dah tentu bergerak tu seperti sebuah keluarga. Tapi dah kehilangan 2 orang tu mungkin berat juga untuk kumpulan Kromok sendiri. So sayanglah kan dia pergi lebih dulu kan. Macam Arwah Udin meninggal sebab malaria tahun 97. So kita teruskan jalan. Dan Arwah Meji meninggal tahun ni. Bulan Mac hari itu. Kita daripada tahun lepas pun dia pun memang macam dah tak larat. Sebab tu konsert kita tahun lepas dia pun tak main. So saya macam saya rasa macam mungkin ada sesuatu lah, mungkin kesihatan dia. Because nak main lagu metal ni tenaga kena banyak sebab main double bass, main drum lagi. So jadi kita menyambung legacy tu juga, kita cari pemain drum yang lain. Tapi kehilangan dia tu memang susah nak digantilah. Sebab daripada dah 30 tahun kan. Dia yang menyumbang banyak juga di dalam pembuatan lagu dan sebagainya. Dan kita teruskan aja. Betul. Legacy itu diteruskan lah. Legacy itu diteruskan. Lebih daripada 30 tahun dah ni. Okey, kita difahamkan akan ada buah tangan terbaru, maksudnya ada projek terbaru ni Kromok yang akan mengadakan konsert pada 7 Disember nanti. Ya, kita adakan konsert The Real Kromok. The Real Kromok. The Real Kromok lah ni. Ada banyak real ni, kali ni The Real Kromok. Ni betul real. 7 Disember. Zap. Apa yang menariknya? Kenapa Real Kromok? Kenapa? Kan banyak isu The Real. Kenapa Real Kromok? So konsep kali ni kita nak highlightkan orang yang pernah memberikan dia punya karya di dalam album Kromok. Sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan. Contohnya dalam album Forever in Time, saya invite Man Kidal, saya punya idola. Man Kidal, peman. Boleh tak main satu solo dalam satu lagu ni? So dia main satu solo tu lagu Misery. Itu je.
And then di dalam album yang kedua tu, Yours Truly tu, kita ada invite Khalid Mobin daripada Rusty Blade. Okey. Tapi kita invite, tapi sebab dia pergi umrah tahun ni tak dapat join kita. Tapi kita memang nak invite. Dan yang ketiganya, selepas saya meninggalkan Kromok, Hillary Ang menggantikan saya kan. Betul. So dia ada 4 album kat situ. So ramai orang tanya dalam social media, tanya, siapa main lagu ni? Siapa main lagu ni? Siapa tulis lagu ni? Macam mana ni? So kalau nak tahu siapa sebenarnya main apa, kat konsert tu lah nanti kita akan main part-part yang kita rekod tu. Okey. So you want to see the original version? Kat situlah. Sebab itulah real Sebab itulah that's the real one. Orang yang betul-betul rekod dalam album tu, main sendiri lagu tu. Itu maksud Real Kromok kali ni. Alright. Take turn lah masing-masing. Yes. Okey. Kita juga mungkin nak beri peluang lah kan. Saya pasti sebab tadi pun sebelum bermula ramai tahu sebenarnya kru-kru kita ambil gambar. Serius lah? Semua ambil gambar. Saya cakap okey ni mesti peminat setia. Peminat setia sebab mereka mengenali dia pelayan. Ini peluang untuk mereka yang berada menonton ketika ini. Betul. Untuk Abang Karl sendirilah nak kongsikan penghargaan untuk peminat-peminat yang setia ni untuk sama-sama juga turut serta dalam konsert nanti. Yeah, so pada semua peminat sana tu, this is our giving back lah sebab kita nak coordinate show macam ni ambil masa lama. Satu masing-masing search dengan Man dengan Hillary pun kan sibuk. Tapi kita pun macam mana pun kita cuba cari jalan buatkan sesuatu show yang kata unik lah kata orang ya. Dan lagi satu ada satu benda baru juga lagi. Which is kita dah tulis satu lagu baru tribute kepada arwah Miji dan arwah Udin tadi tu. Lagu baru ni adalah lagu kesinambungan daripada lagu yang sangat popular, lagu Another You tu. So kalau dia nak dengar lagu baru datang kat konsert ni, kita akan main kat eksklusif lah. Eksklusifly di segmen tribute untuk arwah. Wow, ini kan datang betul-betul ni siapa-siapa yang ikut ni. Dari zaman belajar main dekat garaj dulu tu kan. Mana tahu boleh mengubah sebab saya difahamkan konsert ni juga akan menceritakan perjalanan kumpulan Kromok ni kan. Dari mula sampailah ke hari ini insya-Allah. Sedikit lagi bang. Sepanjang 37 tahun saya kira 37 tahun perjalanan ni, apa momen yang mungkin paling ingat bersama dengan Kromok ni? Yang mungkin orang tak tahu lagi, yang ada untold story ke sikit? Untold story. I think dia yang bagi saya lah perjalanan 30 tahun Kromok ni is the friendship tu. Selama 30 tahun. Sebab kita sekolah berasrama penuh, kita duduk sekolah asrama. Kita duduk Australia, duduk satu rumah juga. Saya masuk high school di universiti, di Sydney dulu, sebelum masuk universiti pun duduk satu rumah juga dengan Sam. So friendship tu is different kan. Dan momen yang paling best sekali bila tahun 92 93 bila kita tour di Malaysia bersama dengan Ella masa tu kan. Kromok main dulu, Ella main second. Setahun tu setiap tahun kita ada 40 konsert. Dan masa zaman-zaman tu. Yes, 40 konsert satu tahun. Setiap minggu ada je somewhere. Dan setiap konsert kita tu paling kurang pun 10,000 orang ke 40,000 orang. Paling terbesar adalah di Pesta Lumut. Di Lumut? Di Lumut. 40,000 orang depan. Jam sampai ke pagi bila nak keluar tu. Nak balik tu? Nak keluar Lumut tu satu jalan. 40,000 orang kan. Air semua habis, memang sold out gila. Ni fakta menarik Malaysia ni. Tak tahu pula kat Lumut ramai orang metal. Dulu zaman-zaman dulu itu cakap, zaman-zaman dulu ada your rock or your nerd. Walaupun orang kata hanya daripada mulut ke mulut, tapi itulah peminat-peminatnya. 40,000 orang, bayangkan. Wow, hebat. Betul. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk kumpulan Kromok. Sampaikan salam kami kepada Ali dan mudah-mudahan berjayalah untuk konsert nanti. Awak nak pergi tak? InsyaAllah. Why not? Tak boleh. Kita layan terus metal ni. Either you rock atau you nerd lah. Kena pakai baju hitam. Baju hitam Baju hitam kita layan. Jaket tu boleh pinjam. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kerana membawa karya anda sepanjang kami yang besar lah ya. Dalam industri muzik tanah air. Okey, kita nak bertindak seketika. Ini menarik perbincangan yang kita nak bawakan berkaitan dengan gula. Dah berapa lama tak ambil gula, Rena? Berapa lama tak ambil gula? Baru tadi pagi. Ada? Dah ambil balik tak? Hari tu macam dah ambil. Hari tu sempatlah. Macam 2 minggu. Last kita bincang macam dekat dah. Tahun lepas. Okey. Tahun ni tak kuat. Okey. Kita akan kuatkan balik perbincangan ini berkaitan dengan gula ataupun bersama perangi gula lah ya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Terima kasih.
Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Jom bersama perangi gula ya. Bukanlah nak menjadikan gula ni musuh sangat. Tapi dah banyak implikasi kesihatan terutamanya yang babitkan kerana kita ni mengambil gula yang berlebihan dalam makanan dan juga minuman kita. Betul. Apa yang kita merisaukan bukan kepada gula semula jadi sangat, tetapi gula tambahan ini. Kadang-kadang kita makan, kita minum, kita tak sedar berapa banyak gula dah yang kita ambil dan inilah yang sebenarnya memberi kesan kepada tubuh badan kita. Hari ini bersama perangi gula, kita nak tahu lebih lanjutlah berapa sebenarnya penggunaan ataupun amalan gula yang diperlukan secara seharian dan apakah kesannya. Tapi sebelum tu, kita nak dengarlah dulu. Betul, sebab saya tanya Rena tanya saya, masing-masing kadang-kadang menang, kadang-kadang tewas dengan nak perangi gula ni. Jom kita tanya orang ramai macam mana mereka perangi gula. Baik. Secara umumnya, gula merupakan sejenis karbohidrat sederhana yang mudah diserap dan dilarut serta memiliki rasa yang manis. Diperbuat daripada tumbuhan seperti tebu, gula berperanan sebagai sumber tenaga utama untuk tubuh badan seseorang. Namun, pengambilan gula secara berlebihan dan tidak terkawal boleh menjejaskan kesihatan manusia. Selain daripada diabetes, masalah obesiti di Malaysia juga semakin membimbangkan sehingga berada pada tangga kedua tertinggi di Asia. Bagi menyemarakkan gaya hidup sihat, Parlimen Malaysia melancarkan inisiatif larangan penggunaan gula di bangunan itu pada setiap hari Rabu. Namun, adakah rakyat Malaysia benar-benar bersedia dengan kempen ini serta mempunyai kesedaran untuk mengawal pengambilan gula berlebihan? Baiklah, di tangan saya sekarang ni ada 3 gelas yang berisi air sirap di mana kandungan gula yang terdapat dalam air sirap ini sama setiap gelas, iaitu 1 sudu sahaja saya letak. Saya buat sendiri tahu air sirap ni, tengok jari saya merah lagi buktinya. Okey, so saya nak tanya beberapa orang ramai, saya nak bagi diorang cuba air sirap ni sebab ada setengah orang walaupun 1 sudu gula sahaja mereka rasa dah terlalu manis. Ada juga orang yang rasa 1 sudu gula tak cukup. So saya nak bagi mereka rasa, kita nak tanya pendapat mereka sama ada okey ke tak kandungan gula dalam air sirap ini. Jom kita try. Manis yang biasa. Biasa. Akak hari ni manis sebab akak memang tak suka manis. Kalau untuk saya suka manis sikit lagi. Tapi dia just okey kalau orang yang tak suka manis. Yang jumpa kawan-kawan memang suka manis. Tapi bagi akak lah kesedaran pada diri sendiri. Sebab kan kerja manis tinggi. Macam akak pun suami pun kerja manis. Jadi akak alhamdulillah sekarang dah umur dah masuk 50-an. Alhamdulillah kerja manis tak ada. Akak cuba kontrol lah jangan makan manis. Makan tu makan tapi berpada-pada lah. Bagi pendapat saya, most of the masyarakat kita lah memang dah terbiasa dengan air manis. Sarapan pun air teh tarik. Tapi saya rasa juga sekarang pun ada kesedaran lah dalam diri mereka sebab sekarang pun ada banyak produk stevia semua kan. So I think rakyat some of them dah sedar tapi mungkin sesetengah tu masih lagi dengan budaya minum air manis. Lagipun sekarang pun naiknya macam-macam produk dengan bis gula semua kan, daripada kek, daripada segala-galanya lah kan, daripada gula. Saya rasa ada yang sedar and sekarang pun dah ada yang start gym, running semua tapi mungkin ada orang yang tak ada gula in diorang punya daily life. So mungkin ada yang dah sedar and ada segelongan yang belum sedar lagi. Tak sedar. Rasa tak sedar sebab makin meningkat. Tengok tinggal kat hospital kita tengok tu memang kebanyakannya pesakit memang yang kerja manis. Yang potong kaki, yang luka, yang cedera yang teruk-teruk tu memang kerja manis. Memang teruk lah. Rasanya Malaysia memang tinggi lah kerja manis ni. Kesedaran pengambilan gula untuk kesihatan dalam kalangan masyarakat masih lagi berada di tahap rendah. Memiliki kesihatan yang baik bukanlah satu pilihan, malah menjadi keutamaan untuk setiap individu bagi menjamin masa depan yang lebih baik.
Okey, itu tadi pandangan penonton Malaysia hari ini. Saya sukalah yang buat ujian minum air tu. Yang air sirap tu. Air sirap tu. Okay. Ada yang rasa macam kurang manis, ada pula yang rasa dah pun terlebih manis kan. Jadi ini bergantung kepada diri sendiri. Itu yang kita nak tahu sebenarnya untuk setiap individu ini berapa banyak pengambilan gula yang disyorkan. Okey, kita nak bersama dengan Profesor Madya, teknologis kemis Dr. Rasita Vani Sivamanikam daripada Fakulti Sains Gunaan UiTM Shah Alam. Selamat pagi Doktor. Selamat pagi Hanif. Terima kasih sudi bersama kami. Walaupun dalam keadaan jalan yang agak hujan sesak ni lah ya pada pagi ni. Okey, pertama sekali Doktor, seperti apa yang kita saksikan laporan tadi itu pandangan tentang beberapa penonton kita lah, bagaimana mereka sendiri mengambil gula dan pemahaman mereka terhadap pengambilan gula ini. Pertama mungkin kita nak tahulah dari segi impak pengambilan gula kepada setiap individu ini bagaimana? Okey, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya ke studio pada pagi ini. Sama-sama. Okey. Penambahan gula tadi yang kita tengok tu kalau dalam sains dan teknologi makanan tu kita panggil dia sebagai sensory evaluation dalam food. Yang pasal gula tu kan. Okey, tapi kalau kita tambah gula dalam makanan, asalnya adalah fungsi dia untuk memperasakan makanan. Okey. Bila kita nak buat bagi dia rasa manis lah. Tapi kita ni selalu suka mempelbagaikan hidangan juadah makanan kita. Kita suka membuat inovasi yang baru untuk produk makanan. Saya bagi satu contoh yang ringkas, satu contoh yang sangat mudah. Goreng pisang Okey, goreng pisang. Pengusaha tempatan suka menambah beberapa item lah untuk menarik minat pelanggan kan. Contohnya tambah keju, cheese, tambah coklat, serbuk koko, serbuk malt, tambah madu. Ni semua kalau kita sebagai pembeli kita diberi pilihan untuk tambahan biasa ataupun tambahan luar biasa. Saya pasti Hanif pernah makan goreng pisang cheese meleleh, betul? Sangat. Kan? Selalu. Dulu. Kan? Jadi, kalau misal katalah kita ambil makanan macam ni masa minum petang, ia akan menambah kandungan gula dalam badan kita. Apabila ianya menjadi suatu kebiasaan, ia akan memberi kesan ataupun impak negatif lah kepada kesihatan. Doktor, status rakyat Malaysia ni dengan pengambilan gula, macam mana Doktor? Sebab tadi kita bincang tentang sebenarnya Malaysia ni di status nombor 1 di Asia Tenggara atau Asia? Betul. Dalam pengambilan gula berlebihan ni kan? Betul. Takut takut? Takut, memang takut. Okey, kalau kita menurut kepada kajian yang dilakukan oleh National Health and Mobility Survey, tinjauan tu pada tahun 2023 yang dikendalikan oleh Institut Kesihatan Umum dan dengan sokongan Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati bahawa lebih daripada 500,000 rakyat Malaysia ataupun 2.5% individu dewasa menghidap empat penyakit tidak berjangkit. Kalau dahulu kala kita biasa mendengar penyakit 3 serangkai, betul? Betul. Ni mana datang 4? Sekarang ni dah 4 dah 4. Jadi dalam tinjauan tersebut digariskan penyakit sebagai penyakit 3 tambah 1. Tak ada dah 3, tak ada dah 3 serangkai tu dah jadi 4 lah. Dah jadi 4 serangkai. 4 keluarga dah. 4 keluarga. Okey. Di situ digariskan berkenaan dengan kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan bukan atau dan obesiti. Jadi bila kita lihat pada kencing manis tu, penyakit kencing manis ni 1 daripada 6 orang di Malaysia menghidap penyakit kencing manis. Dan apa yang sayangnya ialah 2 daripada 5 orang ni tidak tahu pun yang mereka mempunyai penyakit kencing manis. Sebabnya ia hadir pada individu dewasa yang muda. Dalam golongan 20-an pun dah ada. Maksudnya mereka ambil sikap sambil lewa lah, tak melakukan saringan kesihatan. Mereka tak tahu pun yang mereka ni ada penyakit tu. Tapi kalau kita lihat kepada obesiti pula, dia dalam tahap yang sangat membimbangkan kerana Malaysia adalah menjuarai status berlebihan berat badan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Begitu juga kanak-kanak yang berlebihan berat badan di Malaysia kalau kita banding dengan negara lain tu dalam keadaan yang membimbangkan juga. Apabila seseorang ni obes,
tadi saya terangkan pasal 4 penyakit kan. 4 penyakit tu mungkin ia adalah mutlaklah penyakit yang mungkin kita risiko untuk mendapat tu adalah tinggi. Tetapi apabila kita obes, risiko nak mendapat sebarang penyakit tu adalah sangat tinggi. Saya bagi satu lagi contoh ialah diabetic retinopathy. Dia boleh mengefek kepada mata, mengkaburi penglihatan, dalam kes kronik boleh menjadi buta. Memang kita tengok kan ada banyak sebenarnya komplikasi akibat kalau kita tak dapat kawal gula. Bila sebut tentang juara tu patutnya kita bangga sebab juara, tapi ini bukan sesuatu yang boleh dibanggakan sebab ia semestinya menakutkan. Kita nak tahu bagaimana mungkin bila dah sebut daripada 3 serangkai dah ada 1 tambahan ahli keluarga, dah jadi 4 jenis penyakit ni, cara untuk kita kawal dan kita nak elakkan daripada kita dapat penyakit 4 penyakit ini. Okey, kalau kita lihat salah satu cara untuk menangani bukan sahaja penyakit 4 ke 3 ke ni lah, sebarang penyakit. Cara untuk menangani ialah melalui amalan pemakanan yang sihat. Sebagai seorang manusia, kita ni memang memerlukan makanan sejak dari sebelum lahir lagi. Okey, kita biasanya disarankan mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, World Health Organization, dengan di Malaysia dasar pemakanan 2.0. Okey, di mana kita memerlukan pemakanan yang seimbang. Jadi apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan ialah keseimbangan itu merujuk kepada kuantiti yang diperlukan oleh setiap individu mengikut faktor umur, perbezaan jantina dan juga kegiatan individu itu sendiri. Keseimbangan itu merujuk juga kepada beberapa unsur lah, contohnya dari sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan sebagainya agar kita berfungsi dengan normal. Kalau kita lihat yang kini KKM menggesa rakyat Malaysia, Rina, untuk merujuk kepada piramid makanan 20-20. Okey, dalam piramid ni lapisan paling bawah ialah yang perlu kita perbanyakkan. Maksudnya kalau kita tengok sekarang yang kita perlu perbanyakkan ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Diikuti dengan lapisan bijirin. Contohnya macam roti, nasi, mi dan sebagainya lah. Diikuti pula dengan lapisan seterusnya iaitu produk tenusu, ayam, ikan, daging, makanan laut dan piramid yang paling atas sekali ialah apa yang patut kita kurangkan. Maksudnya gula, garam dan minyak. Jadi pembaharuan kepada piramid makanan ni dilakukan oleh KKM dengan mengambil kira faktor yang kita ni punya trend dengan prevalent obesity di Malaysia ni tinggi. Jadi dia mengambil kira semua tu, dia membuat pembaharuan kepada lapisan paling bawah dengan yang kedua tu. Jadi dia suruh dia menggesalah rakyat agar memperbanyakkan buah-buahan, sayur-sayuran. Dan saya nak pesan juga dengan amalan pemakanan sahaja tak menjanjikan kita ni boleh sihat tak. Maksudnya seseorang tu perlulah aktif, bersenam, keperluan rehat, tidur, sama ada air tu mencukupi ke tidak dalam sehari untuk seseorang tu cukup ke tidak. Okey, lagi satu, kalau nak kata tentang aktif bersenam ni, kajian menunjukkan di Malaysia ni 1 daripada 2 orang ni menjalankan aktiviti sedentary. Okey, dalam bahasa mudah dia macam bersifat santai lah. Okey. Apa yang seseorang ni buat ialah dalam 2 jam sehari tu dia hanyalah duduk, baring ataupun bersandar tanpa pergerakan yang aktif tanpa pergerakan aktif. Jadi Rina, kita punya amalan pemakanan tu perlulah sejajar dengan aktiviti harian kita. Perlulah selari. Kenapa doktor panggil nama Rina je? Doktor nampak antara saya dan ni saya tak main football. Rina dah macam ni dah. Tapi dulu saya selalu nampak story dia berjalan dekat taman. Tapi 2-3 tahun lepas lah. Itu dululah. Doktor, mungkin kita hanya ada sikit masa saja lagi ni. Mungkin dengan kerajaan juga memperkenalkan langkah perangi gula di Parlimen. Itu satu mesej yang besar saya rasa setiap hari Rabu kan, tanpa gula di sana. Itu menunjukkan bahawa ini satu perkara yang diambil secara nasional juga. Kesihatan umum Malaysia apatah lagi dengan rekod-rekod juara yang tidak didendang ini.
Betapa pentingnya untuk kita memastikan bahawa pengambilan gula perlu dan mesti pada tahap yang secukupnya, tidak berlebihan, doktor, dari sudut kesihatan. Okey, dari sudut kesihatan, gula asli dia mempunyai 4 kilokal per gram. Per gram, okey. Gula asli. Dia kalau kita misal kata kita ambil 4 kilokal per gram tu adalah berbeza dengan pemanis tiruan. Kalau pemanis tiruan ni dia pula mempunyai kalori dia minima ataupun kosong. Kalau kita nampak sebarang produk makanan ataupun minuman mempunyai sebarang iklan, maksudnya tanpa gula ke, zero added sugar ataupun zero calorie, sebagai pengguna kita mudah tertarik kan. Okay, betul. Tapi walaupun kerajaan menjalankan beberapa pelan strategik untuk mengurangkan gula, kempen ni untuk sampai 2025 kan. Okay. Tetapi kita mudah tertarik kepada produk-produk yang diiklankan macam ni. So kita perlu faham bahawa pemanis alternatif ni untuk sesetengah individu yang mempunyai sistem imun yang kurang, dia boleh memberi reaksi negatif lah. Contohnya macam boleh dapat sakit perut, kembung perut. Dalam kes teruk kronik tu mungkin akan diarrhea pun. Wow, okey. Jadi kena berhati-hati jugalah ya. Doktor, sebelum kita berakhir mungkin sedikitlah saya nak tahu untuk setiap individu ni berapa yang disyorkan pengambilan gula setiap hari. Kalau kita kira melalui sudu lah, senang sikit. Sudu teh. Okey. Kalau ikutkan WHO, badan kita memerlukan gula dalam kuantiti yang sedikit untuk setiap hari, untuk melakukan fungsi homeostasis badan. Yang disyorkan oleh WHO ialah pengambilan 5 hingga 10% daripada jumlah tenaga yang diperlukan oleh setiap individu. Kan saya kata dia ikut kepada berbeza kepada individu kan. 5 hingga 10% sahaja. Kalau kita translate, kalau misal katalah dalam 2000 kilokal untuk seseorang yang dia perlukan, maksudnya 10%, I look at the long range dulu. 10% tu 200 kilokal, which is 25 gram gula sehari. Yang bermaksud satu camca kecil tu adalah 5 gram. So kalau 25, 5 je lah. Itu adalah maksimum. Itu adalah maksimum. Baik. So kalau tadi dia sarankan 5 hingga 10. So dia kena 2.5 kepada 5 sudu sehari. 5 sudu teh. Teh. Cuba bayangkan bila kita buat minuman panas tu berapa yang kita letak. Dan WHO juga ada membuat panduan, ini dikeluarkan tahun lepas, yang mengatakan pemanis tiruan ni, kalau kita banding mesti ada orang yang cenderung untuk mengambil pemanis tiruan kan. So dia mengatakan bahawa pemanis tiruan ni tidak mendorong atau memberi impak kepada diet. Untuk mengurangkan berat badan tu tak memberi kesan. Tak beri kesan. Jadi tak payahlah Jadi ambillah berpada-pada. Tolonglah disyorkan amat sangat untuk mengambil makanan yang asli. Baik. Okey, doktor. Banyak kami belajar sebenarnya. Okey. Dah Lina, boleh faham Faham. 5 sudu teh gula maksimum. Jangan duduk sahaja tapi kena bersenam. Macam main foot golf boleh? Boleh. Sambil berjalan kita menikmati pemandangan, minuman kosong je. Okey. Terima kasih kepada Profesor Madya, teknologis kemis Dr. Lasita Bani Siva Manikam dari UiTM Shah Alam. Sudi bersama kami. Banyak sebenarnya kita nak tanyakan, tapi nantilah kita akan panjangkan lagi perbincangan sebab ini peperangan yang berterusan untuk perangi gula ni. Tapi senang ceritalah. Ni ramai dah selalu orang cakap dah ni. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senang. Kan? Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Sekejap lagi kita nak bercerita pula berkenaan dengan Festival Filem Malaysia ke-33. Semuanya di Malaysia hari ini. Sekejap lagi. Terima kasih, Doktor. Thank you. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Seperti yang diwawarkan, kita nak cerita berkenaan dengan Festival Filem Malaysia ke-33 yang akan berlangsung pada 7 Disember ini. Nak bercerita lebih lanjut, kita akan bersama dengan dua tetamu istimewa kita. Ini dia yang berbahagia, Datuk Azmir Saifuddin Muttalib, Ketua Pegawai Eksekutif FINAS. Assalamualaikum, apa khabar?
Assalamualaikum. Terima kasih Rina kerana menjemput Finas dan Ariel pagi ni. Terima kasih. Ini dia Ariel Abu Bakar, pengarah filem Walid. Terima kasih bersama kami pagi ni. Terima kasih. Okey, kita nak mulakan terlebih dahulu. Kita menyentuh tentang Finas dulu ya Datuk ya. Bagaimana Datuk melihat tentang sokongan dan juga bantuan yang diberikan oleh Finas dalam usaha untuk sama-sama menyokong industri filem Malaysia? Okay, terima kasih Rina. Memang Finas selama ni kita memang membantu dari segi pembangunan industri. Di mana bagi contoh pada pagi inilah kita ada Ariel, director muda dalam industri kita. Kita banyak menyokong penggiat-penggiat muda ini dari segi contoh latihan. Yang terbaru ni kita membawa kita punya director producer ke peringkat antarabangsa dengan memasuki program-program market program, lab pitching program dan sebagainya. Mungkin pagi ini saya boleh kupas sikitlah tentang program-program tersebut, di mana tahun ini kita telah kembangkan kita punya insentif. Daripada sebelum ni kita menghantar filem-filem yang masuk festival tu kita memberi pembiayaan, dan selepas ini kita juga membawa kepada produser-produser yang diterima untuk masuk pitching antarabangsa, lab masterclass semua ni pun boleh memohon melalui Finas untuk dapatkan bantuan. Ini sedikit yang kita bantulah. So Finas bukan hanya setakat memberi dana, tapi kita ada bantuan seperti fasiliti, marketing, training dan sebagainya. Itu sebagai salah satu galakan kepada penggiat seni kita ya. Ariel, nama yang saya percaya bila sebut tentang filem Walid ini pasti terkait dengan pengarahnya sendiri. Mesej utama yang mungkin kita nak sampaikanlah kepada mereka. Mungkin dah ada yang menonton, tapi kita nak tahu mesej utama yang berjaya membawa filem Walid ini. Filem Walid adalah filem pendidikan, kemanusiaan dan kedaulatan negara lah. Maknanya dia lebih kepada cerita pendidikan tu penting untuk dia tak kira status budak-budak tu. Maknanya orang menuntut ilmu ni dia tak boleh walaupun dia di negara lain, dia mempunyai hak pendidikan tu untuk orang panggil pendidikan tak boleh dipolitikkan. Maknanya semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Filem tu dia banyak kepada cita-cita masyarakat lah, masyarakat pasal penguatkuasaan imigran dan hak-hak budak-budak yang terbiar ni macam mana dia punya hal pendidikan. So dia lebih kepada cita masyarakat lah. Mengangkat kisah masyarakat kan sebagai salah satu tema utama yang saya percaya boleh memberi impak yang positif juga dalam kalangan penonton. Kalau kita lihat sendiri industri filem di Malaysia ini Datuk, bagaimana mungkin jangkaan dalam tempoh 5 tahun? Apa yang Datuk mungkin boleh dapat gambarkan? Alhamdulillah lah, dalam masa 2-3 tahun yang lepas ni kita dapat banyak kejayaan daripada filem-filem yang diusahakan oleh pembikin filem tempatan. Kalau kita tengok daripada collection box office, tahun ni kita ada filem seperti Sharif, yang terbaru Takluk kan, berjaya mendapat box office yang tinggi, dan pembuatan pembikinan filem pun berkualiti. So kita dah nampak dah peningkatan dari segi kualiti dan sebagainya. Dan juga apa yang kita ingin capai adalah filem-filem yang juga memenangi festival ataupun award antarabangsa. Sebagai contoh kita ada filem seperti Abang dan Adik, filem yang dapat banyak pengiktirafan di antarabangsa, di peringkat antarabangsa, dan juga mereka menceritakan tentang cerita yang terkait dengan kehidupan dan juga kita punya masalah masyarakat yang sedia ada ni. So saya rasa ini adalah merupakan konten-konten yang kita rasa boleh kita ekspor dan travel di seluruh dunia. So apa yang kita inginkan adalah menghasilkan satu filem yang berkualiti untuk ekspor. Inilah kita punya matlamat untuk 5 tahun akan datang ni. Jadikan Malaysia sebagai satu hub perfilman serantau. FFM 33 bakal menjelma pada 7 Disember ini mengangkat tema gold ataupun emas. Sedikitlah nak tahu kenapa. Okay, emas ni kita faham ia merupakan ataupun melambangkan kejayaan ataupun satu yang dibanggakan, berkualiti. Sebab tu saya katakan tadi, kualiti dan ekspor tu satu yang kita ingin capai. Dan dia punya tema merupakan evolusi sinema Malaysia.
So evolusi tu yang kita angkatkan, di mana kita dah tahu di mana final ataupun filem-filem yang dihasilkan dalam Malaysia ni dah telah masuk evolusi yang lebih tinggi dengan penggunaan AI, teknologi, dan sekarang ni kita nak ekspor pula kita punya konten-konten ke serata dunia lah. Okey, baik. Sedikitlah harapan Ariel sendiri untuk FFM ke-33 bagi filem Walid ini. Macam biasa, saya tak pernah meletakkan apa-apa tanda aras ataupun harapan dalam setiap filem yang saya buat. Sebab filem saya buat hanya untuk memecah cara berfikir masyarakat kita. Dan kita dalam filem kita cuma nak memberi satu cara masyarakat tu berfikir di luar daripada kita cara menonton filem. Maknanya menonton filem bukan sekadar hiburan. Sebenarnya filem ni dia besar, dia sebenarnya dia mengajak kita untuk berfikir sebenarnya. Dan kita tak nak masyarakat kita ni tengok filem sekadar hiburan lah. Okey, sebab mesej utama yang nak disampaikan tu untuk membuka fikiran masyarakat tu sendiri untuk fikir lebih mendalam. Terima kasih kita nak ucapkan kepada yang berbahagia Dato' Azmir Saifuddin Muttalib, Ketua Pegawai Eksekutif Finas, dan juga Ariel Abu Bakar, pengarah filem Walid. Mudah-mudahan ada rezekinya di pentas FFM ke-33 nanti, insya-Allah. Selamat maju jaya untuk FFM 33, Dato'. Terima kasih. Okey, 7 Disember 2024, hari Sabtu katanya. Yes. Ya. Mudah-mudahan ada sinar kejayaan untuk FFM ke-33 kali ini. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama dengan rakan setugas yang ada lagi perkara yang nak dibincangkan bersama dengan Hanif Miswan sekejap lagi di MSI. Okey, terus dengan kami di Malaysia hari ini, kita nak kongsikan ini berkaitan dengan transformasi kerajaan digital, peranan utama Jabatan Digital Negara. Kita nak perkenalkan juga dan kita nak tahulah fungsi berkaitan dengan Jabatan Digital Negara ini. Untuk itu saya bersama dengan teknologis Dr. Fazidah Abu Bakar, Ketua Pengarah Jabatan Digital Negara. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih sudah bersama kami. Mungkin sebagai permulaannya, mungkin ada yang tertanya-tanya jugalah apa itu sebenarnya Jabatan Digital Negara ni, Doktor? Okey. Pertama terima kasih kerana kita hadir di sini. Dan untuk makluman semua Jabatan Digital Negara ini adalah sebuah jabatan yang sebenarnya bukannya baru tetapi kita jenamakan. Ya, sebelum ini ialah daripada MAMPU, iaitu unit pemodenan tadbiran dan perancangan perusahaan Malaysia. Dan apabila Kementerian kerajaan mengumumkan penubuhan Kementerian Digital. Jadi bila ada Kementerian Digital dan melihat penyerasan daripada agensi-agensi yang sepatut ada lah, bersesuaian menepati dengan aspirasi Kementerian Digital itu. Jadi salah satu agensi yang dilihatkan sesuai dan untuk dibawa kepada aspirasi digital ini ialah MAMPU. Dan MAMPU itu memang sebenarnya ialah dia memberi sebenarnya melihat kepada penyampaian perkhidmatan kita yang mana melalui pemodenan, dan sekarang ialah penjitilan itu yang penting. Jadi kita pun namakannya sebagai Jabatan Digital Negara. Bermula ialah pada 12/12/2023. Jadi kita dekatlah ni. Habis tahun dah ni. Mungkin ramai juga yang tertanya tentang fungsinya dan apa yang dilakukan oleh JDN ini sendiri. Okey. Seperti yang saya maklum tadi, kita melihat bagaimana kita mengambil peluang dengan teknologi penjitilan ini, yang mana kita nampak adalah peluang untuk kita menggunakannya sebagai alat yang boleh meningkatkan penyampaian perkhidmatan. Jadi sebagai di JDN ini kita melihat sebagai peranan kita ni sebagai peneraju untuk transformasi kerajaan digital lah, dan misi kita itu ialah memacukan penyampaian perkhidmatan itu supaya kita menggunakan atau teknologi itu mengambil peluang untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, kepada semualah, terutama pengoperasian jabatan Jabatan Kerajaan agensi ini dalam memberi penyampaian perkhidmatan. Dan mungkin ada pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh JDN sendiri? Okey, kalau kita lihat pencapaian JDN ini, kita memainkan banyak perkara-perkara lah. Yang pertama itu ialah pencapaian kita tu dari segi buat perancangan. Dari segi penjitilan ni kita buat perancangan. Bila lihat kepada bagaimana kita memastikan tata kelola
garis panduan supaya agensi boleh. Dan salah satu ialah kita mengeluarkan baru tahun ini ialah anjakan strategi digital first. Yang mana dalam masa 2 tahun ini kita lihat bagaimana sebagai panduan kepada agensi-agensi untuk melonjakkan lagi lah dari segi penggunaan teknologi dalam penyampaian perkhidmatan. Selain daripada itu, kami juga ialah penyedia perkhidmatan bagi infrastruktur secara kepada semua agensi, terutama dari segi infrastruktur dari segi pusat data, dari segi pengurusan email, video conferencing untuk semua agensi kerajaan yang mana yang bersama-sama kita lah. Jadi senang untuk kita optimumkan sumber kita dan selain daripada itu ialah kita yang penting ialah di JDN ini peneraju dan kita menyediakan kepakaran untuk memberi khidmat rungingan kepada semua agensi-agensi kerajaan dalam aspek penjetilan lah dan teknikal IT. Betul. Apatah lagi ini melibatkan satu sistem kerajaan yang besar kan. Ya, betul. Doktor, saya tertarik sebab doktor cakap tadi 12 bulan 12 2023. Bakal menjelang ni setahun ni. JDN ini. Mungkin ada program yang nak dikongsikan doktor. Ya, betul. Betul. Kita memang tujuannya sebenarnya macam kami datang di sini juga nak memaklumkan jugalah peranan kami juga sebagai Jabatan Digital Negara dan selain daripada itu kita juga akan adakan untuk beri peluang kita kepada semua terutama rakan-rakan strategik kita, agensi-agensi, pelanggan-pelanggan kita dan juga kita galakkan jugalah alu-alukan siapa yang pengunjung pada 3 hari bulan 12 ini kita akan adakan hari bertemu pelanggan Jabatan Digital Negara. Kita kata ialah diambang setahun JDN. Ada aktiviti yang ada aktiviti. Jadi kita akan memperkenalkan, kita ada booth, kita akan perkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan. Sebab yang ini adalah proses tahun pertama kan. Memperkenalkanlah. Memperkenalkan apa perkhidmatan-perkhidmatan yang kita ada dan juga pencapaian kita lah. Dan di situ juga adalah sikit permainan dan juga ialah untuk kita merancangkan, memeriahkan lagi lah. Yang kita akan ada tu antara pada pukul 11 sehingga pukul 5. Okey, di Putrajaya saya difahamkan. Ya, di PICC. Betul, okey. Doktor, mungkin ialah melihat pada hari bertemu pelanggan dan juga masuki usia setahun ini, harapan sendiri doktor melihat kepada pendigitalan sangat penting sekarang ni bukan saja di sektor kerajaan, juga swasta. So negara kita ni apa harapannya sendiri doktor? Okey. Ya, harapan saya lah kalau dari segi aspirasi pucuk pimpinan kita ni dengan teknologi yang banyak kita perlu pentingkan AI macam-macam lah penggunaan yang penting ni yang kerajaan sekarang minta kita lonjakkan penggunaan teknologi. Jadi penggunaan inilah penting dan kita harap sama-samalah bersama-sama kita memastikan penjetilan itu penglibatan rakyat, penglibatan agensi-agensi kerajaan sama-sama kita lihat ini satu peluang lah untuk kita meningkatkan penyampaian perkhidmatan kita dan mengguna kesempatan itu ialah menggunakan teknologi yang ada ni untuk kita ketengahkan dan juga di peringkat ni dan tambah tahun hadapan ialah kepengurusan ASEAN. Baik, semoga berjaya dengan Hari Temu Pelanggan 3 Disember ni sekali lagi dari Jabatan Digital Negara. Terima kasih Teknologis Dr. Fazidah Abu Bakar, Ketua Pengarah Jabatan Digital Negara bersama dengan kami. Okey, kita nak bersama dengan Rena ni ada lagi perkongsian nak dibawakan. Kabarnya nak menyanyi Rena. Ya, betul Hanif, tapi bukan saya lah yang nak menyanyi. Ini bagi anda yang mungkin ingin memenangi hadiah bernilai RM1 juta. Inilah peluang anda untuk menyerlah sertai uji bakat Kelpis Soda One in a Million yang bakal berlangsung pada 16 dan 17 November di Aeon Shah Alam dan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Bawa bakat terbaik dan mungkin anda akan jadi bintang yang dicari. Tapi kalau tak sempat, tak apa. Muat naik video uji bakat anda di TikTok dengan hashtag Kelpis OIAM TV3 dan Kelpis Soda OIAM TV3. Ikuti Kelpis Soda OIAM TV3 di Instagram untuk info lanjut. Memang sodap orang katakan. Okey, daripada menyanyi kita nak bawakan kepada anda untuk pada yang minat puisi ni.
yang suka seperti Haji Fitri Yahya kita itulah ya. Okey, jangan ketinggalan sertai acara Malam Puisi Riung Berita Harian pada 16 November di hari Sabtu di Balai Budaya Tun Said Nasir Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada persembahan dari sastrawan negara Rahman Syahri, Dr. Hazami Johari, persembahan artis tempatan ada Masya Milan, Najwa Latif serta bersama pemenang pertandingan Puisi Dra ya. Datang sambil peragakan busana etnik Malaysia anda dan berpeluang memenangi hadiah menarik. Nikmati juga makanan, minuman, aksesori unik di ruang jalanan. Lagi best boleh bawa kerusi healing lah. Boleh bawa? Boleh bawa kerusi tak ada masalah. Healing sama-sama. Okey, baik. Kita dah sampai ke penghujung siaran. Mudah-mudahan episod pada hari Selasa ini memberi manfaat untuk semua daripada kita bercerita tentang bagaimana nak perangi gula. 5 sudu teh gula setiap hari saja. Maksimum. Lepas tu kena adalah senaman dan jangan juga duduk bersandak ajalah. Jangan duduk baring saja. Okey, esok kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan perusahaan tudung kecil. Adakah masih perusahaan lagi kecil tudung? Perusahaan kecil tudung, bukan tudung kecil Bukan. Orang tudung lah cakap. Esok pasal tu lah adakah masih untung? Esok kita akan bincangkan di Malaysia hari ini. Kalau anda juga ada mungkin pandangan sendiri, boleh layankan di Facebook Malaysia hari ini. Kita sama-sama nanti akan bacakan. Okey, perbincangan esok. Jaga diri, senyum selalu. Assalamualaikum. Bye.